Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. ويقول المرتجي غفر المساوي محمد نووي ابن عمر الجاوي هذا شرح وضعته على الكتاب المشتمل على المواعظ للعلامة الحافظ شيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الشافعي الشهير بابن حجر العسقلاني ثم المصري تغمده الله تعالى برحمته آمين. وسميته نصائح العباد في بيان ألفاظ منبهات على الاستعداد ليوم المعاد. Ataupun munabbihatin alal isti'dadi liyaumil ma'adi. Wa as'alullah al-karima an yanfa'ana bihil muslimina wa an yaj'alahu zakhiratan ila yaumiddin amin. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belas ihsan dia semata masih hidupkan kita, alhamdulillah. Dialah yang satu-satunya boleh menghidup dan mematikan. Alhamdulillah kita masih dihidupkan, alhamdulillah. Dapat pula Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Taala, belas ihsan dia, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan dia, jadikan kita ada minat, kecenderungan untuk terus nak belajar, alhamdulillah. Dia beri pula hati sanubari yang terbuka untuk Allah Ta'ala diingat sentiasa dalam apa keadaan jua, alhamdulillah. Syukur beri pada kita kelapangan masa, kesihatan, keupayaan boleh berada dalam majlis yang penuh kemuliaan dan keberkatan untuk meneruskan bacaan yang kita baru saja mulakan, yang bernama Nasaihil Ibad, insya-Allah. Kata maksudnya amma ba'du, adapun selepas pada itu, adapun selepas daripada dia mulakan kitab dengan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam ni, maka berkatalah hamba yang mengharapkan keampunan kesalahan-kesalahan. Berkatalah, kata dia, seorang hamba, seorang makhluk. Makhluk ni makhluk mana? Makhluk yang sentiasa mengharapkan keampunan kesalahan. Ghafrul masawi, itu idafat masdar kepada maf'ul. Siapa dia ni? Muhammadun, iaitulah Muhammad yang nisbahkan pada Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Maksudnya orang Melayu. Dia kata macam ni, inilah syarah aku. Ini syarah, kata dia, hadza syarhun. Syarah yang dia nak
kemukakan ni atas nama Nasaihul Ibad ni, kata dia, aku letakkan ke atas kitab yang melengkapi nasihat-nasihat bagi Al-Allamah Al-Hafiz Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang masyhur dengan gelaran Ibnu Hajar Asqalani. Jadi kitab dia ni adalah nak mensyarahkan untuk melengkapkan nasihat yang pernah dikarang dan ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani. Kita belajar bab agama ni, tambah baca ngaji pondok ni, Ibnu Hajar ni ada 3. Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Haytami, Ibnu Hajar Qastalani. Kalau masyhur dalam bab hadis Ibnu Hajar Haytami. Lama tak sebut ni, nak lupa. Asqalani, Ibnu Hajar hadis. Ibnu Hajar yang kita selalu sebut Ibnu Hajar Haytami, Syekh Ibnu Hajar yang bahas kitab fiqh selalunya ada sebut pendapat dia dalam furuk-furuk fiqh yang selalunya pendapat dia lebih terkemuka daripada pendapat seorang lagi yang rakan dia atas nama Syekh Ramli tu, yang tu Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami, Ibnu Hajar fiqh. Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar masyhur dalam bab hadis. Jadi Ibnu Hajar ni ialah Ibnu Hajar Asqalani. Adapun nama disebutnya macam tu, dia ialah orang yang sangat alim, dia Al-Hafiz, maksudnya dia menghafal tak kurang daripada 300,000 hadis tanpa sanad, dengan bersanad. Tanpa sanad lah. 300,000 hadis dengan bersanad, baru digelar Al-Hafiz. Gelaran Al-Hafiz ni bukan orang hafal Quran. Al-Hafiz ni asal dalam istilah ilmu, dia ialah gelaran untuk orang yang hafal hadis 300,000 ke atas beserta sanad. Tak silap, yang lama tak sebut-sebut tu kadang lupa. Ada yang hafal 100,000, ada gelaran dia, 200,000 gelaran dia, 300,000 ni baru panggil Al-Hafiz dalam ilmu hadis. Banyak tengok satu, mereka ni pakar-pakar dalam bab ilmu kan. Satu digelar Hafiz, pula tu dah satu Syekh pula, atas gelaran dipanggil Shihabuddin. Kita terjemah jelah, baca jelah Shihabuddin. Asal gelaran tu dia adalah ibarat batu meteor agama. Batu meteor. Shihab ni taik bintang, meteor. Maksudnya agama dalam kegelapan dia ibarat macam meteorite kan, bagi cahaya. Itu semua satu kiasan bahasa nak menunjukkan agama jadi mulia, agama jadi berkembang, agama jadi tersebar, agama jadi mudah dipaham dan senang untuk disuluh dan dipahami dengan sebab mereka. Digelar dengan tiang Shihabuddin, Syamsuddin, Qamaruddin, Najmuddin. Lagi apa lagi? Syamsuddin, Qamaruddin, Najmuddin. Macam-macam nama din. Zainal Abidin tu lah. Tapi nak cerita dia adik-beradik dengan taik bintang, matahari, bulan. Syamsuddin, matahari agama. Qamaruddin, bulan agama. Najmuddin, bintang agama. Ada Najmuddin ni? Syihabuddin. Oh, Syihabuddin tu, Syihabuddin merepek. Nama kerana hebat-hebat. Nama Muhammad pun ada tapi mencuri. Tapi bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Di sebelah gelaran tak heran lah kan. Apa cerita ni? Cerita Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Ahmad. Nama dia Ahmad lah. Nama Ahmad, gelaran macam-macam. Yang ni uslub penamaan orang Arab. Siap, saya tak syarah banyak tu, cukup dah tu. Jadi kitab yang dia tulis ni ibarat macam syarah kepada kitab-kitab nasihat yang dikarang oleh Ibnu Hajar Asqalani. Moga Allah menenggelamkannya dengan rahmatnya. Ini pun bahasa dia. Allah Ta'ala tenggelamkan dia dengan rahmat. Apa maksudnya? Allah Ta'ala berikan dia rahmat yang melimpah ruah sampai tenggelam dengan rahmat. Bahasa ulama dulu tambah dengan kaedah bahasa Arab, bahasa dia dalam. Asal makna taram mada ni kalau bahasa Arab
antara Ramadan ni dengan mana liput, tenggelam, melemaskan itu kan. Tentang Ramadan. Maksudnya mudah-mudahan tu yang bahasa dia Allah Ta'ala mengendenggelamkan rahmatnya. Maksudnya rahmat Allah Ta'ala beri sampai dia tenggelam dengan rahmat. Apa maksudnya? Allah Ta'ala beri rahmat yang sangat banyak, yang melimpah ruah, yang tak terhingga kepada Syekh Ibn Hajar ini. Allah Ta'ala beri bi rahmatihi, dengan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin ni maksudnya istajib doa'ana. Kita belajar nahwu, dia dipanggil atau i'rabnya amin dipanggil isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Atau ada pelajaran ni, saya syarah panjang saya sebut itunya. Dia bukan fi'il amr tapi dipanggil isim fi'il amr. Dilalah dia ada dilalah fi'il amr, satu dipanggil isim fi'il amr, tapi tak ada alamat fi'il amr. Tak ada makna tolak, tapi dia ada makna tolak, tapi tak ada sirah untuk menunjukkan tolak. Tak boleh terima ya mukhatabah dan seumpama dia, tapi makna amar, itu dipanggil isim fi'il amar. Makna amin tu istajib. Macam kita sebut selepas imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin dengan mana perkenankanlah ya Allah doa kami. Jadi amin tu dengan mana perkenankanlah doa kami. Adapun rasulun amin, amin, kalau aminun daripada amanah dengan mana yang memberikan kesejahteraan, ataupun amin daripada amanah yang menunaikan amanah. Rasul-rasul adalah rasulun amin, amin dengan mana yang menunaikan amanah. Lepas baca amin bagi betul lah. Jangan baca imam baca Fatihah ni kita pun baca amin. Tak tahu betul? Dia amin ataupun amin 2 rakaat atau 6. Jangan baca 1 rakaat je. Amin. Tak. 2 atau 6. Dan jangan salah pula. Amin. Mengaji ni bila tak betul main dengar je, nak tengok baris sabdu tak sabdu pun tak kerti, yang tu yang ikut dan baca sajalah, sebut-sebut sambil-sambil tu. Kita amin aja tu. Cuma zamanan ni kita buat amin-amin ni, Fatihah pun tak berapa orang nak amin. Tambah baca doa kunut, tak berapa orang nak amin. Semua steam kan. Allahumma hdina fiman hadai. Ya. Yang tak main sembahyang subuh langsung tu satu kan. Satu ada je mengaji. Satu ada je. Tu ni sembahyang subuh ni tapi tak ada dia amin pun. Apa doa si imam tu. Alah, lemahnya kita tu lah kan. Makna pun tak faham, hati pun tak ada. Allah, lemahnya kita. Situlah saya membebel lah banyak-banyak. Aku namakan ia, kata nama kitab syarah dia ni, bagi asalnya nasihat-nasihat yang dihimpun oleh Syekh Ibn Hajar Asqalani. Namakan kitab ni Nasaih al-Ibad. Kata dia nasihat-nasihat bagi hamba-hamba. Fi bayani alfazi munabbihatin alal isti'dad liyaumil ma'ad. Tu kaedah baca dia tu. Kaedah baca ni biar berhenti tempat-tempat yang ada unsur-unsur sajak. Sajak ni rima akhir dia sama. Nak baca Arab dia tu samaituhu nasaihal ibadah fi bayani alfazi munabbihati alal isti'dad liyaumil ma'ad. Dia baca tu. Macam kita baca sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Boleh je baca sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Boleh ya kan? Tapi berhenti tu dia lebih membangunkan jiwa dari segi bacaan pendek tapi ada satu intonasi bahasa yang rima akhir dia sama. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah. Cuma Melayu di situ dia sambung sekali kan.
wa azza judahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau ikut situ pun ada satu sajak berhenti lah. Wa azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Itu kaedah-kaedah kita baca kitab-kitab Arab. Jadi aku namakan kitab ni Nasaih Ibad, nak menerangkan lafaz-lafaz, munabbihat, lafaz-lafaz. Ini nama kitab asal yang dikarang oleh Syekh Ibn Hajar. Lafaz-lafaz kitab itu nama Munabbihatin alal isti'dad liyaumil ma'ad. Terjemah dia, kitab tu menyedarkan, kitab untuk menyedarkan di atas persiapan untuk hari kembali, hari kiamat. Itu kitab asal yang dikarang oleh Syekh Ibn Hajar. Dia ambil tu disyarahkan. Dan kata dia, aku pohon akan Allah Ta'ala yang pemurah agar memanfaatkan kaum muslimin dengannya, dan agar dia menjadikan dia ni Allah Ta'ala, dia kapitalkan D tu menunjukkan kembali dia tu ke Allah, menjadikannya syarah ni harta simpanan dia, ayat zakhirah, sebagai satu pemandaraan harta simpanan dia hingga ke hari agama, ila yaumiddin. Antara din tu hari agama, antara yang dipakai yaumiddin, din dengan makna pembalasan. Ada juga, ada dana yadinu, dainan, dinan, bukan dainan, dinan, dana yadinu, dinan. Ada din, dana, kama tadinu tudanu. Dana yadinu ada dengan mana kembali, ada mana dana yadinu dengan mana agama, ataupun dana yadinu dengan mana balas. Bahasa Arab banyak mana. Tambah kita buka kamus lagi besar, lagi kaya kita tengok pemandaraan bahasa yang ada dalam bahasa Arab. Terjemah dia ambil sini, hingga manfaat jadi simpanan hingga sampai ke hari agama. Tu salah satu makna dana yadinu, kita pakai din dengan makna agama. Inna din indallah, Islam kan din kan? Ada din, kama ada tadinu tudanu, din dengan mana pembalasan. Seperti mana kamu buat, macam itulah kamu akan dibalas. Kama tadinu tudanu, jadi dana, macam mana kamu balas nikmat Allah Ta'ala beri, macam itulah kamu akan dibalas di akhirat esok. Jadi makna dana yadinu makna balas. Tu satu hal. Okey. Jadi dengan bahasa lain, apa maksud hari agama, hari pembalasan, hari kiamat lah. Jadi doa dia, mudah-mudahan kitab yang dikarang ni jadi bekalan dia di akhirat esok. Harapan dia. Ni sebab kita orang beriman ni memang kita percayalah dan yakin, intikad berpegang apa dia. Setiap amalan baik yang orang pakai amalan yang kita tunjukkan supaya ia diikuti dan dimanfaatkan oleh orang. Hatta kita menanam pokok, sekalipun pokok tak berbuah, burung hinggap, ada manfaat akhirat sekalipun gitu. Satu ulama-ulama kita dulu dia kata apa, sekalipun dah tua-tua banyaklah menanam. Kalau kita tak boleh makan minum pun sekalipun, dalam kubur ada habuan, akhirat ada habuan. Walaupun burung dah hinggap, burung cak sekalipun, cip 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 cip, dihinggap, bersarang, bertelur, apa saja yang dapat manfaat daripada apa hasil kerja dia sababnya, semua dalam buku catatan dia. Dengan rahmat Allah Ta'ala bagi sampai teratur. Kalau ada buah satu hal, bahkan tak ada buah pun, semua itu adalah menjadi bekalan dan simpanan akhirat esok. Baik. Itu harapan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni matan asal yang ditulis oleh pengarang. Bismillah yang ni, bismillah syarah daripada dia. Yang awal kita jumpa tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, aku tulis matan ni. Sebab aku baca kitab ni, aku belajar kitab ni dengan nama Allah. Kata dia, wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghaira muhqaratin fa in tarakaha fi awaliha ata biha fi asna'iha biqaulihi bismillah fi awalihi wa akhirih.
Disunatkan di sisi permulaan setiap perkara yang tidak dianggap lekeh. Satu saya ada sebut selalu dengan istilah setiap perkara yang mimbabit takrim. Saya ada sebut bahasa gitu tak? Kalau perasan. Memang itu istilah para ulama kita dalam bahasa Arab, itulah istilahnya. Setiap perkara yang termasuk dalam bab-bab yang di situ ada kemuliaan dalam hukum syarak. Kemuliaan tu maksudnya dia bukan benda-benda yang macam istinja, masuk tandas. Yang tu kan dia nampak lekeh kan. Bersalam, memberi, menerima. Yang tu istilahnya babi takrim. Nak cukur rambut misalnya kan. Nak pergi masjid, nak masuk masjid, nak pergi mengaji, nak menulis, nak mencatat benda yang baik, disunatkan setiap permulaan benda-benda yang macam ni ucapkan bismillah. Disunatkan baca bismillah. Dan saya sebut dah awal-awal lagi, memang kaedah ulama kita ajar pun, sebutlah bismillah dengan hadirkan perbuatan kita buat. Makan bismillah, aku makan dengan nama Allah. Jadi kalau makan dengan nama Allah, kita ada 30 orang, roti canai ada 30, makan satu je lah, baru makan dengan nama Allah. Kalau roti canai 30, orang 30, makan 2 keping, tu makan dengan nama syaitan, nama nafsu. Baik. Masih ada hak orang. Orang bagi sama sekeping je, kita balas 5. Itu bukan bismillah, itu bismi syaitan, bismi nafs, dengan nafsu aku makan, bin nafs, dengan nafsu, bin syahwat, dengan kegairahan kita ambil, bukan atas dengan nama Allah, bukan dengan Allah, bukan di atas nak patuh pada Allah Taala. Situlah mengajar syariat sebenarnya. Kata kita nak buat apa-apa tindakan, kena berenung sikit, aku buat ni betul ke kerana Allah Taala. Itulah. Baik. Jadi kaedah kita yang ada dalam isyarat pada hadis itu apa saja, istilahnya benda-benda mimbabi takrim. Bab ni bukan benda lekeh, sunat bismillah. Tapi kalau benda tu istilahnya dipandang lekeh, macam masuk tandas, nak buang kahak, takkan bismillah, bukan buang kahak bismillah. Nak kentut je, bismillah pun kan boleh faham, tak kena kan, nak berludah bismillahirrahmanirrahim, tak kan, nak masuk tandas, nak kencing kan, itulah. Walaupun benda itu bukanlah benda haram, tapi termasuk dalam benda-benda masawi, apa nak sebut benda-benda yang istilahnya bukan benda-benda yang dalam bentuk kemuliaan, lawan babu takrim. Baik, maka jika seorang meninggalkannya, dari si kaedah bismillah ni, kalau kita tinggalkan pada awal, maka datangkanlah di tengahnya dengan katanya, dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Apalah perkataan sikit, bismillahi fi awalihi wa akhirihi, ataupun bismillahi awalahu wa akhirahu, ataupun bismillahi awalan wa akhiran. Mana satu ingat yang kepala? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Boleh mana-mana. Ada siapa apa lain lagi? Bismillahi min awalihi wa akhirihi. Ya, boleh. Bismillahi awalan wa akhiran. Ada lah i'rab dia tu. Sekali lalu sebut gitulah, nak i'rab PM tepi lah. Saya sebut lagi panjang kan. Bismillah. Panduan-panduan macam ni memang ulama kita sebut dalam hadis ada isyarat. Kata ulama kita pun banyak isyarat bagi kaedah-kaedah macam ni. Pasal apa? Disuruh kita niat bagi betul buat ibadat, niat kerana Allah Ta'ala, buat kerana Allah Ta'ala, nak junjung perintah Allah Ta'ala, nak ikutkan Nabi SAW, bagi ada perasaan macam tu bagi perasaan macam tu. Lepas tu mulakan dengan bismillah. Wa akhlisin niyata qabla al-amali, sebelum amal ikhlaskan niat, buat kerana Allah Ta'ala. Wa tibiha makrunatan bi awali, dan datangkan keikhlasan niat
sebutlah bismillah pada awal-awal amalan kita buat. Wa in tadum hatta balagh ta'akhirah khusta sawaba kamilan fil akhirah. Kalau kamu boleh kekalkan niat, hadirkan dalam hati ini kebesaran Allah, buat tu semata-mata junjung perintah Allah, ikut pula, buat pula berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta balagh ta'akhirah, sampai akhir kita buat satu perkara tu, hatta makan dan minum buat atas tertib yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzta sawaba kamilan fil akhirah, kamu pasti akan mencapai pahala yang sempurna di akhirat itu. Memang ulama kita ajar itu. Satu, kadang-kadang kita ni nak makan minum, dia kena ada orang yang kita hormat dalam majlis tu untuk kita makan minum, baru kita akan makan dengan beradab. Kalau tidak, kita makan bismillah, dah apa dah, engkau ni makan banyak, apa pun tak dapat. Satu, makan ni bagus di hadapan orang yang ada, yang kita hormat, baru makan tu beradab, tertib, walaupun berlakon aja, tak apa lah. Mula-mula berlakon, lama-lama itu jadi tabiat. Istilah kita pernah jumpa itu, kat mana kita jumpa kita tu, dia jadi malakah. Malakah ni apa? Dia satu kepribadian yang kita bukan action tapi reaction. Mula-mula dulu kita tiru-tiru ya, tapi lama-lama aku tak boleh tak berdoa. Kalau tak berdoa tu, tak berdoa pula ni. Dia jadi galat tinggal walaupun hanya sekadar tu. Macam makan pun, kalau kita selalu biasa makan seorang-seorang, semua makan sorok, makan seorang. Tapi kalau dah biasa makan ramai, makan seorang tak boleh nak makan, tak lalu nak makan seorang. Panggil, cari, mari makan. Dia jadi tak boleh makan seorang. Tak boleh makan seorang. Kalau memang kita jadikan dia sebagai tabiat, satu malakah kita, memang dia akan jadi itu. Sembahyang macam tu, dah biasa sembahyang jemaah, dia tak boleh sembahyang seorang. Tak boleh. Pada dia satu kesalahan sembahyang seorang ni. Kalau sembahyang sunat memang sembahyang seorang. Tapi sembahyang fardu ni aku takkan sembahyang seorang semua hidup aku dah. Jadikan dia satu malakah. Dan sebab kita sebut bismillah, asal nak bicara situlah, ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Memang kita hidup ni kalau boleh, setiap perkara yang kita buat ni tak ada lain lah melainkan cari redha Allah Ta'ala. Satu atas, kita tengok perkataan ulama-ulama kita, kalau orang yang beriman dia dengar cara nak beramal macam ni, walaupun dengan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam je, yang tu pun dah cukup lah untuk dia pakai seluruh hidup dia. Apa dia? Hidup dengan Allah dan Rasul. Itu istilah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Habis. Mana tak reti tanya, ni habis. Betul kan? Sentiasa Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, masya-Allah. Tengok benda pelik sikit, masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah. Bismillah, masya-Allah. Bismillah, alhamdulillah. Teringatkan Nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tiru pun tiru cara duduk Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Cara makan pun cara Nabi ni. Makan pakai tangan pula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ada hadir hati tu. Yang tu yang kita belajar nak hidupkan tu dalam kehidupan. Belajar nak hidupkan ni, kita kena belajar daripada sekarang. Pasal kalau kita tak latih dengan perasaannya tu, nanti kita belajar ni, istilah ni dia jadi apa? Dia jadi bebai. Tak bebai pun apa istilah orang tua kita, dia panggil mangli. Mangli apa? Aku dengar mula kecil lama tu, tapi tak amal. Hati jadi kerah. Siapa? Pasal kita dengar, lama-lama dia akan boring. Dia cerita benda ni, aku dah dengar berapa kali dia cakap. Padahal kita amal pun tak lagi, belum jadi darah daging kita. Jadi kena adjust sikit kita punya skru apa, longgar-longgar tak betul tu. Betulkan dia sikit, setting elemen dia bagi betul, skru. Nak selawat, nak zikir, bismillah, selawat salam. Sikit dalam bab macam tu, insya-Allah. Dan bismillahi awalihi, kalau ada fi awalihi wa akhirihi. Tak ada fi, bismillahi awalahu wa akhirahu, ataupun tanpa domir, bismillahi awalan wa akhiran. Terjemah tu dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Semua makna tu makna tu. Cuma ada wajah mana lebih mubalaghah apa, ngaji nahwu lah. Okey. Tu dia syarah bismillah. Alhamdulillahi fi kulli hinin ay zamanin qalla aw kathura wa awqatin wa hiya azminatun mahdudatun wa hiya min atfi khasin ala am wa salatu ayil atfu
minallahi wa min ghairihi, wa salatu ala rasulihi ay ila kafatil khalqi asyrafil khalqi wa huwa kullu ma awjadahu Allah ta'ala ala taqdirin awjabathul hikmatu wal barayati ay makhluqati mutlaqan aw allati fil ardi fahiya min atfil muradifi aw min atfil khasi ala al-ami fa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi kullihim hadhihi. Apa maksud tu? Dia kata segala puji bagi Allah pada setiap ketika. Puji ni memang hak Allah setiap ketika, setiap waktu. Itu antara benda juga kita nak diajar kan, dan kita kena latihkan diri kita apa? Saya puji Allah. Bismillah, ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan senang nak latih, sebut mudah. Saya sebut ni, saya kan. Nak sentiasa duduk je, aku sihat, alhamdulillah. Semalam macam tak apa sihat, hari ni sihat, alhamdulillah, alhamdulillah. Perut tadi kembung, ni dah tak kembung, alhamdulillah. Tadi nak terbuang air, dah buang air, lega, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nak ada lintasan macam tu, dan hati ni nak rujuk pada Allah Ta'ala. Oh, kurniaan satu Allah Ta'ala bagi. Macam mana pun nak dapat ni macam mana, dia kena latihan. Latihan. Belajar menyebut nama Allah, dan bagi ada satu hemah, aku nak cuba ingat Allah Ta'ala sentiasa. Dan macam mana kaedah nak cuba ingat Allah Ta'ala sentiasa ni? Sentiasa merenung dan memikirkan tiada apa yang aku buat ni melainkan semua Allah yang bagi. Dia bagi ada aku, dia bagi hidup aku, dia bagi kederat aku. Dengan tu aku boleh buat, dan semuanya dalam keadaan taat pada Allah Ta'ala. Puji ke Allah Ta'ala, bukan aku hebat, Allah yang hebat, dia bagi kat aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duk rasa macam kita ni handal, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya, tak ada kederat untuk aku tinggal tak elok, dan aku boleh buat benda baik-baik ni melainkan Allah yang beri limpah kurnia ni kat aku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilah ni Allah je, dia je boleh hadirkan aku, dia je boleh hidupkan aku, dia saja boleh memberikan keupayaan pada aku, kekuatan pada aku. Tak ada siapa boleh bersekutu dengan dia. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah memiliki kerajaan, dia saja layak kepujian. Allah amat kuasa setiap itu. Antaranya, ya Allah, kau teruskan aku bagi hidayat. Teruskan bagi hidayat pada aku sentiasa ingatimu, tauhid kamu. Itulah. Ajar. Ini kena latih. Kat kita inilah latihan yang kita nak ajar. Adapun hidup macam orang biasa, dah lama dah kita. Kita kena ajar hidup sebagai orang luar biasa. Duduk je, ingat Allah. Jalan je, ingat Allah. Berdiri, ingat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu. Siapa boleh hidup keadaan macam ni, maksudnya kalaupun dia tak dapat apa-apa kaedah darajat pangkat apa sekalipun, maksudnya dah hidup sebagai muslim mukmin dah ada iman dengan Allah Ta'ala. Dah yakin dah dengan Allah Ta'ala. Hati ni dah hidup dah dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak dapat kat itulah sebenarnya antara cabaran dalam hidup. Betul. Perasaan nak ada rasa berhajat pada Allah, bergantung pada Allah, dan menyedari apa yang ada kat kita ni semua kurnia Allah Ta'ala. Yang ni adalah iman yang paling besar dalam hidup. Pasal boleh rasa isbatkan wujud Allah, boleh isbatkan Allah lah bersifat kesempurnaan. Yang ni bab tauhid pertama sekali. Dia tauhid yang paling asas sekali. Kalau kita tak boleh ada perasaan macam ni, kena muhasabah diri dan kena risau sikit. Aku ni iman tak iman? Itulah kan, kasar sikit lah sebut itu. Bukan nak menafikan apa ada kat kita, tapi muhasabah ni. Maksud iman dia kerja hati. Iman ni bukan pakai baju, pakai jubah. Macam mana pun pakailah. Tapi yang nak disedarkan dan nak dibaikkan, yang nak diselahkan hati sanubari. Atau hati sanubari ni maksudnya kita punya perasaan tu. Kalau atas sebut hati sanubari atau dalam konteks Rasulullah sebut hadis tu apa? Hati dan perasaan. Di situ akan sedar kita ke Allah Ta'ala ataupun tidak. Hidupkan hak tu. Hidupkan idrak tu. Apa lagi sebut? Hidupkan ihsas tu. Itu istilah syariat kita lah. Hidupkan, ada perasankan ke Allah Ta'ala tu. Itulah iman. Dalam banyak kehidupan ni, beriman lah paling susah. Sekalipun boleh taat. Saya sebut. Tuan-tuan saya tak tahu lah.
Saya punya pengalaman mengajar dengan duk guru ni, dalam banyak-banyak perkara antara paling susah ni adalah nak bagi iman di hati tu. Buat zahir, taat zahir boleh lagi. Walaupun itu ada orang nak taat zahir pun tak boleh. Kita dah boleh taat zahir, apa pula nak latih? Jangan nak berpuas hati dengan apa yang dah ada tu. Pasal lepas kita dah boleh taat zahir, hidupkan hati pula. Pasal bila hati tak hidup, kita masih ada ancaman lagi untuk boleh ada masuk neraka. Pasal apa? Pasal istilahnya serah hanya raga tanpa jiwa. Itu kot bahasa. Taat jasad aja, hati tak ada. Dia macam seorang isteri taat kat suami, suami minta apa semua dia bagi, semua dia tunai, tapi tak ada hati dengan suami. Masih ingat selain pada suami. Tambah pula ada kekasih lama. Tambah pula dibuat banding pula, suami aku ni alah dengan perut borai, dengan muka kulit hitam, dulu punya suami lah. Dulu punya pakwa dulu punya lawa, semak, cantik, kacak. Oh, suara pun romantik. Yang ni suara Allah. Perangai kasar pula tu. Oh. Sikitlah saya sebut contoh-contoh macam tu kan. Isteri dah kahwin, dia bagilah badan. Tapi perasaan tak ada. Kita dengan Allah Ta'ala, kalau nisbah kita duduk semayang, duduk taat, baca Quran, mengaji, tapi hati belum dengan Allah Ta'ala, kena muhasabah diri, kena belajar untuk hidupkan hati ni supaya istilah syarat panggil ihsas ke Allah Ta'ala, idrak ke Allah Ta'ala, perasan dengan Allah Ta'ala. Allah hidup dengan aku, Allah bagi melihat aku, Allah yang mendengar aku, Allah yang kedengar aku, Allah taufik hidayah aku. Itulah maksud pujian Allah Ta'ala setiap ketika. Allah bagi aku mengaji, Allah bagi aku faham, Allah boleh bagi aku bercakap, Allah bagi boleh aku ingat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia tak apa kita punya perasaan masing-masing. Saya dulu pernah ada satu orang tua duk ikut saya mengajar. Lama lah, meninggal pun banyak tahun dah. Dia meninggal tahun ayah saya, arwah ayah saya meninggal. Dulu dia ikut saya hampir 3 tahun. Dia zikir dia tak ada lain tuan-tuan. Orang pun orang awam je, tapi mana saya mengajar dia ikut dulu. Ke Ipoh, Manjung, mana saya Kampar, saya mana saya pergi semua dia ikut. Yang malam pagi petang mana saya mengajar semua dia pergi. Dulu duk mensapir dengan dia 2 orang. Apa saya nak sebut ke dia ni? Dia punya zikir tak ada lain. Malam-malam bangun, tuan tahu dia zikir apa? Hamdi, 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 Hamdi. Apa dia? Itu dengan hujung Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Pasal dia dulu India. Dia masuk Islam, umur dia tak silap saya sebut 13 ke 14. Dia masuk Islam. Masa tu dia kerja estate dekat Negeri Sembilan. Ada tok imam tu yang dia boleh kenal Islam, dia masuk Islam. Masuk Jawi apa, masuk Islam. Mula-mula dia main Malaysia daripada India, main masuk ke Singapura, lepas tu masuk Malaysia. Umur dia umur Mahathir sekarang, kalau dia hidup ni. Saya jumpa mula-mula dia, kata dia, Ustaz, saya punya umur Mahathir. Berapa umur Mahathir, itu umur saya. Jumpa pertama mula-mula dia minta saya dengar Fatihah dia dulu. Ustaz mau talaki, mau baca Fatihah. Ustaz mau dengar saya. Dia punya pelat India ada lagi. Padahal membesar dengan orang Melayu. Baca, tak semai. Gigi sebatang tak? Masa dia ikut saya, gigi sebatang tak? Dia makan nasi malam. Terbalik. Kita makan nasi malam tak makan nasi. Dia makan nasi malam. Air dia tak ada lain. Air kopi, air teh. Kalau kopi dia minum, cirit, teh. Teh minum, cirit, kopi. Minum kopi cirit, tukar teh balik. 2 tu air dia. Dia tak kau ada lain. Tapi orang tegas. Orang tegas. Semayang kalau kamat, dia akan terpuk di depan, suara depan. Tuf, lagi. Allah. Apa saya nak cerita dia? Zikir dia itu ya. Bihamdi. Saya mula-mula dengar apa benda lah pergi dengar. Bihamdi. Hamdi. 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 Tapi saya boleh agak subhanallah. Tanya dia. Saya panggil dia chair kan. Kalau dia umur Mahdi men-chair saya sungguh kan. Saya 50, Mahdi 90 apa? 66. Tak tahu.
Nama benar kan? Nama benar kan? Tahu pula nama Mahdi. Pasal saya mudah sahabat dengan chair tu. Saya panggil chair. Chair. Pasal apa? Chair zikir ni tak ada zikir. Tak ada lain. Alhamdulillah ke Allah. Kenapa? Subhanallah bihamdi ya. Ustaz, saya dulu Hindu. Saya ada fikir Tuhan ini macam macam Wahabi. Oh tu sedap tu. Oh, dia Wahabi memang ente lah. Macam Wahabi. Tuhan ada atas, Tuhan ada bawah punya. Kadang-kadang itu fikiran datang. Pasal dulu Hindu, faham itu macam. Bunyi India tu ada kan. Saya cakap Tamil dengan dia tak layan. Pasal apa? Dia tak nak kalau boleh nak ingatkan Tamil dia dan Hindu dia tu. Tanya ni parent lah. Dia diam tahu. Dia faham saya cakap India tu, Tamil tu. Dia tak jawab saya cakap tu. Dia cakap Melayu. Ni parent lah. Orang panggil Abdul Karim, orang panggil Chai. Nama dia Abdul Karim. Haji Karim. Apa saya nak sebut ni? Dia kata kadang-kadang mai lintasan tu. Satu, mai tu saya tak ada lain lah. Alhamdulillah, Allah apa ini semua fikir macam kata kacau. Ya dah. Saya subhanallah bihamdih lah. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat yang tak layak dia duk faham atas bawah kiri kanan. Salah ni. Tanzih Allah Ta'ala. Macam itulah bahasa dia pakai kan. Lepas tu kita puji sama dialah Tuhan, mana ada lain. Tapi tara itu sifat atas bawah kiri kanan tara macam Wahabi punya tara. Macam Wahabi tu saya suka dengar. Best. Dia sepak Wahabi sambil-sambil. Satu saya subhanallah bihamdi. Tu lah. Nampak yang meninggal. Fikir dia tak ada lain, tak ubah lah. Tapi hidup hati dia, duduk saja. Bihamdi. Duduk saja. Bihamdi. Bangun tidur awal 3:30 bangkit lah. Tak boleh sudah tak boleh tidur Ustaz. 3:30 tak boleh tidur. Okay. Kita pula malu, kita ngajar tak bangkit awal, dia tak ngajar. Dia dengar kita kuliah dia bangkit awal. Apa tu? Tapi bangun tu lah. Kadang-kadang bangun pasal zikir dia tu. Bihamdi. Pagi buta dia. Pukul 3 pagi. Bihamdi. Share tu kan. Bihamdi. Lagi pagi lagi kuat dengar dia bunyi. Bihamdi. Nak cerita apa? Puji Allah. Allah. Teringatlah kat dia. Dia kahwin. Tapi pasal perangai dia cengih tu. Ada anak seorang. Jangan saya cerita lagi, saya cerita dia pula. Kita Wabi Hamdih lah. Saya teringat kat dia pula. Baik. Jadi puji ni bagi Allah setiap ketika. Jadi hin ni makna apa? Hin ai zaman. Setiap ketika. Ketika tu apa? Zaman. Ni kaedah syarah kita Arab macam ni ya. Sebiji bahasa Arab tu ni memang. Puji ni kata dia zaman ni kata dia setiap zaman, sama ada zaman tu sedikit atau zaman tu banyak. Memang puji ni untuk Allah Taala. Baik. Dan waktu-waktu wa auqat. Baik, apa dia awqat ni? Wahia azminatun mahdudah. Bahasa Arab kalau terjemahnya itulah ianya masa yang terbatas. Waktu ni kalau bahasa Arab dia waqtun, tu mufrad dia, singular dia. Waqtun, waqtani, awqat. Kita pun waktu kan, waktu tu kita ambil bahasa Arab lah tu. Waktu ni apa? Waktu ni dialah masa yang tertentu yang boleh disepadankan dan mula bila, ujung dia bila. Tu dia panggil waktu maghrib. Mula terbit matahari, terbenam matahari sehingga hilang mega merah. Tu waktu. Bunyi kokolah kan. Waktu. Waktu berbuka. Waktu. Baik. Ianya daripada ataf khas ke atas am. Disebut hin dan awqat. Hin tu am, awqat tu khas. Tuan-tuan nak faham ni mesti kena faham Arab tu sikit sambil-sambil lah. Macam ketika dan waktu. Melayu tak ada beza tak? Ada beza. Apa beza ketika dengan waktu?
Arab hin dengan waktun ni khas. Dia waktu mahdudah. Hin zaman Nabi tak mahdud. Maksudnya dia bukan ada sempadan bila-bila. Yang tu hin. Hal ata alal insani hinun. Hin. Apa? Wal Qur'ani dzikr. Sad wal Qur'ani dzikr. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin wala tahina manas tak ada hin maksudnya ketika saja. Budak-budak yang ada scanner ni, yang ada scanner saya ni, saya saja tackle tu supaya dia faham perkataan ni ada dalam Quran. Saya suka tackle dia orang bentuk yang tu. Yang mana tak kerti baca Quran tu ladaklah kau tak boleh nak scan apa-apa kan. Mudah-mudahan dia orang manfaat. Dalam Quran ada hin sini, hin sini, hin sini, hin sini. Kan. Untuk dia orang tu. Yang mana tak baca Quran, yang mana buta Quran. Sedapnya bahasa. Yang tu kau bacalah Quran banyak-banyak. Mudah-mudahan manfaat situ kan. Jadi antara waktun dengan hin, waktun tu khas, hin tu am. Macam saya bagi doa. Contohlah doa. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat waghfir lana wa liwalidina. Apa dia? Ya Allah, ampunkanlah muslimin dan muslimat. Masuk tak kita? Masuk tak mak bapak kita? Lepas tu sebut pula, ampunkanlah juga aku dan mak bapak aku. Apa tu? Tadi tak masuk ke? Masuk dah. Ni? Itu buat apa sebut ni? Khas selepas satu lafaz am. Ni uslub-uslub Arab. Kadang-kadang sebut am selepas sebut yang khas. Minta Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Minta ni kan. Ya Allah, matikanlah tu iman. Dah habis minta. Last sekali minta lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagikanlah aku kebaikan di dunia dan akhirat. Yang tadi tu minta macam-macam tu. Itu khas. Ni am. Jadi kadang-kadang khas. Lepas tu am. Kadang-kadang am. Lepas tu khas. Arab ada usulubnya ni. Lepas tu kita belajar dengan usulub. Macam ni kaedah Arab. Macam ni usulub Quran. Ya, itu. Macam ni ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Am khas. Masih am lagi. Mana khas? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau bagi nikmat atas mereka. Tu siapa? Khas. Hurai lagi. Khas tu hurai lagi. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa dia orang yang diberi nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Tu apa? Khaskan lagi. Dalam am, betul? Khas di atas khas. Usulub Arab ada je tu. Satu kita baca dengan kaedah Arab ni dia tak tahu, dia sedap tu. Tambah kita tahu disiplin mereka. Baik. Kemudian kata dia wassalatu ala rasulih. Selawat, asal dalam kurungan tu selawat mudah-mudahan di atas rasulnya. Okey, itu dia punya doa yang dia nak kemukakan, dia nak doakan. Maksud selawat ni rahmat Allah Ta'ala, mudah Allah Ta'ala beri ke atas rasulnya, Rasul Allah. Okey. Dengan bahasa lain dia nak berselawat dan salam dalam matan. Baik, apa dia selawat ni? Iaitu belas kasihan daripada Allah. Dan dari selainnya, selain daripada Allah. Bahasa lain selawat ni rahmah. Belas kasihan. Tu pun terjemah Melayu belas kasihan. Sikit ambil makna tu. Belas kasihan tu maksud dia macam mana? Dia adalah pemberian di atas kalau disebah ke Allah Ta'ala, belas kasihan tu maksudnya dia adalah pemberian semata-mata daripada Allah Ta'ala dengan pemberian orang khas yang tak diamkan kepada semua orang, tapi beri pemberian tertentu. Itu adalah pemberian kasih, belas kasihan.
Dia ada pemberian dengan pemurah, ada pemberian dengan kasih. Pemberian dengan kasih maksudnya pemberian khas. Pemberian dengan pemurah dia pemberian Bahasa Arab ni beri dengan rahim ataupun rahmah dengan rahim, yang tu pemberian khas. Rahmah dengan rahman itu pemberian Boleh faham tak boleh faham? Dengar. Nak mengaji pondok dia mengaji tu nak bagi kalimah rahman, rahim, apa dia. Pasal Allah Ta'ala mustahil ada diberi sesuatu dengan ada perasaan dan sentimen kejiwaan daripada dia. Subhanallah. Jadi Allah kalau beri dengan belas ihsan, beri dengan kasihan. Apa maksudnya? Dia beri nikmat ni, pemberian nikmat yang istimewa yang tak diberi pada sebarang orang, tapi orang yang tertentu yang menyempurnakan atas proses sabab untuk dapat pemberian daripada dia. Orang tu beri dengan belas ihsan, beri dengan kasih sayang, beri dengan belas kasihan. Kalau beri hanya takat makan, minum, menyawa, ada anak, isteri, tempat tinggal, yang tu beri dengan rahman, beri dengan pemurah. Beri dengan pemurah, orang kafir pun dapat, Yahudi pun dapat, binatang pun dapat, babi pun dapat. Saja saya sebut tu nak menunjukkan orang yang ingkar, iblis pun dapat. Jadi pasal apa iblis panjang umur? Siapa bagi? Bagi dengan sifat apa? Rahman. Bagi dengan apa? Pemberian pemurah, bukan pemberian belah kasihan, belah kasihan, bukan memberi dengan kasih sayang. Masuk beri kasih sayang, pemberian khas yang tak diberi pada sebarang orang, tapi beri kepada orang tertentu disebabkan ada kriteria yang tertentu. Yang tu pemberian dengan kasih sayang. Jadi kena faham kasih sayang pada Allah Ta'ala ni bukan dengan mana hati dan perasaan. Subhanallah. Itu yang kita belajar tauhid, semua tu dah recover dah. Kita dah belajar mukhalafah lil hawadis. Allah Ta'ala ni dia muassir kulla syai', bukan dia terkesan daripada sesuatu, tapi makhluk semua ni lah yang terkesan dengan Allah Ta'ala. Itu yang kita belajar bab-bab macam ni. Belajar tauhid dulu, belajar ni senang hadam. Kalau tidak faham, nanti dia akan faham cerita bab ketuhanan, tapi faham macam mana faham makhluk. Pasal apa? Tak faham prinsip. Nak faham Allah, nisbah kata sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, memang terjemah pemurah, penyayang, tapi faham sayang tu seolah-olah Allah beri ni di atas, dia pun ada sentimen kejiwaan, ada perasaan. Subhanallah. Allah Ta'ala tak ada istilah riqatun fil qalbi, ada sentimen kejiwaan yang tu dia terkesan dengan tu dia beri satu. Subhanallah. Tak. Allah dia beri bukan atas nama dia terkesan mana satu. Tak. Dia dah memang nak beri azali lagi. Itulah dalam ilmu dia dan iradah dia. Cuma atas proses tengok sabab, dengan sebab ada ikhtiar sabab. Ini kan Allah Ta'ala bagi kederat kat kita. Ada buat sabab dapat rahmat. Allah Ta'ala bagi rahmat khas yang diberi, tak beri pada sebarang yang lain, hanya orang yang tertentu dengan kriteria tertentu. Itulah pemberian dengan rahim. Tu faham tu pun mahal tu sebenarnya. Pasal faham salah satu daripada sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman beri Rahim beri khas. Ya. Satu kat kita ni, kita nak minta apa? Ya Rahman, Ya Rahim, kita minta gitu kan. Minta belaka, tapi antara kita fokus nak minta Rahim dia bagi kat kita. Rahman dia kita tak minta pun memang dia bagi. Boleh faham saya cakap apa kan? Kita tak minta hujan, tapi dapat. Kita tak minta pun ada, tapi ada kita. Kita tak minta pun jadi Islam, dapat Islam. Itu masih pemberian Rahman lagi. Bila kita mengaji, kita faham, kita dapat, itu Allah Ta'ala beri dengan Rahim dia. Sebab apa? Di atas kita pandang sudut sabab, kita buat sabab.
Kita usaha bersungguh-sungguh, mujahadah. Dia bagi syarat pula, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, atas proses asbab macam ni. Siapa bersungguh kami bagi. Buat jalan bersungguh. Okey. Jadi selawat ni maksudnya belas kasihan daripada Allah. Maksudnya pemberian khas Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala beri. Begitu juga pemberian khas daripada selain Allah Taala beri ke atas Rasulnya, Rasul Allah Taala. Macam mana pun disebut atas selain daripadanya, bahasa salah ni adalah dia atfu minallah ataupun al-atfu, sifat belah ihsan tu daripada Allah ataupun lainnya, atau umumnya yang tu termasuk dalam perkataan as-salah. Salah pun bahasa Arab banyak makna. Ada salah makna doa, ada salah dengan makna i'ta, salah dengan makna rahmah, salah dengan makna kalau istilahi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, dengan makna semayang kita terjemah tu. Macam-macam hal lurah. Baik, jadi dia nak doakan rahmat ke atas Rasulnya. Baik, Rasul mana? Rasul yang diutus ke atas sekalian makhluk. Jadi Rasul yang dikenaki situ adalah Nabi kita Muhammad SAW. Disebut ala rasulihi, bukan ala rusulihi. Kalau rusulihi plural, rasulihi singular. Siapa rasulihi? Yang kepada seluruh makhluk? Muhammad SAW. Jadi kita faham wassalatu ala rasulihi. Siapa rasulihi itu? Muhammad SAW. Ni usul-usul baca kita Arab. Siapa rasulihi ni? Asyrafil khalqi, yang diutuskan kepada sekalian makhluk. Dia ni ialah asyrafil, semulia-mulia makhluk. Itu maksud asyrafil khalqi. Baik, apa maksud semulia-mulia makhluk? Ia adalah apa yang Allah Ta'ala jadikan di atas takdir yang diwajibkan oleh hikmah. Apa benda? Nak cerita asyrafil khalqi ni, semulia-mulia makhluk ni apa? Dia adalah satu keadaan yang Allah Ta'ala jadikan dia di atas satu ketentuan, yang ketentuan itu memestikan dan melazimkan, dengan sebab dia ada berbagai perkara yang Allah Ta'ala cipta yang lain kerana dia. Yang tu dia panggil pemberian atas nama asyrafil khalqi. Asal terjemah tu sebaik-baik makhluk. Jadi semula-mula makhluk maksudnya apa? Pasal apa panggil mulia? Tu kita tengok terjemah dia pakai tu. Dia adalah satu keadaan, dialah apa yang Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala tentukan di atas, nak takdirkan dia dengan satu keadaan yang dia ni bahasa yang dipakai diwajibkan oleh hikmah, aujabatul hikmah. Maksudnya dengan Allah Ta'ala jadikan dia, berbagai hikmah dan rahsia berlaku selepas Allah Ta'ala jadikan dia dan tentukan dia dan takdirkan dia. Dan Allah Ta'ala ni sebab tahu, memang tahu dia, Allah Ta'ala dah khaskan nak jadikan dia. Dengan sebab nak jadikan dia, bermacam-macam hikmah dan rahsia terhasil selepas itu. Yang itulah dipanggil asyrafil khalqi, semulia-mulia makhluk. Boleh faham? Inilah ragam baca kita Arab yang syarah untuk memahamkan kalam Arab. Baca Rumi je, try yang faham tak? Saya kata kena ngaji Arab tu. Saja saya sebut tu banyak kali yang saya sebut kan. Ambil lah. Macam mana pun dia ajar kat kita, Nabi Muhammad ni siapa? Dia punya kedudukan macam ni. Dia asyrafil khalqi. Sebaik banyak-banyak makhluk ni dia paling mulia. Pasal apa dia paling mulia? Cuba tengok. Pasal kalau tak kerana dia, takkan ada alam ni. Dan tu yang ada istilah kita ahli sunnah wal jemaah, atau istilahnya dia adalah nur. Dengan mana dia, dengan sebab dia bihi zahara kullu syai. Dengan sebab dia barulah nyata setiap sesuatu. Itu kata dia nur.
Quran pun nur. Pasal apa? Dengan sebab dia zahara haq wal batil. Quran adalah nur. Allah pun Allah nurus samawati wal ard. Pasal apa? Dengan adanya Allah, ada Allah barulah adanya semua makhluk. Mana boleh makhluk ada melainkan Allah lah masdar, tempat terbit boleh adanya makhluk ni semua berpaksian di atas wujudnya, yang wajib wujudnya Allah Ta'ala. Itu Allah nur. Bukan cahaya tu dengan mana Allah cahaya, subhanallah. Cahaya dengan mana? Bihi zahara kullu syai. Nabi Muhammad pun nur siapa? Bihi zahara kullu makhluk. Quran pun nur siapa? Dengan sebab dia zahara haq wal batil. Jadi Nabi Muhammad ni seabdul-abdul makhluk. Ya. Wal bariyati, dan juga bariyah. Kita biasa dengar dia nasyid kan, khairil bariyah. Ada kan bunyi nasyid itu kan? Apa makna bariyah? Makhluk. So, dia tak terjemah tu. Tu terjemah. Apa makna bariyah? Makhluk. Bariyah ni pada perkataan apa? Kita belajar bahasa Arab sambil-sambil, ya memang kitab Arab ni ragam ni nak faham kan. Satu baca kitab Arab tak sama macam baca kitab Rumi. Dengarlah kita duk ngaji, kita duk baca ni kan. Apa benda duk ajar ni? Orang kata tahu inilah kaedah baca kitab-kitab Arab. Dia tak mengaji macam kitab Jawi, baca kitab-kitab Rumi. Dah. Baca lah, mukadimah baca 3-4 baris pun dan nak pening, pelak kepala. Benda lah dia cerita ni tak faham. Betul yang saya cakap gitu kan? Tak jadi baca ni nak. Boleh faham tu, saya bagi hadiah. Dah cerita macam ni pun tak faham-faham juga. Apa saya nak sebut ni? Bariyah dia benda apa? Bar. Oh nak bar? Daratan. Bir. Kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Zaharul fasadu fil bar. Apa ni bar? Darat. Wal bahr, dan laut. Lagi apa? Bur. Apa bur? Bar, bir, bur. Barrun, darat. Birrun, kebajikan, kebaktian. Burrun, gandum. Bur, gandum. Bir, bur. Arab baris siap, baris silap, baris lain, makna lain. Baik, bariyah ni dia khairul khalqi wal bariyah. Setiap sesuatu yang dinisbahkan kepada darat, itu makna asal lah. Tapi masuk di sini ay makhlukat. Panjang tu kalau syarah bariyah tu. Kata dia makhlukat ni mutlaqan, semua sekali. Makhluk semata-mata. Asal makna bariyah ni darat. Jadi faham tu, dia adalah semulia-mulia makhluk dan semulia-mulia makhluk di darat. Iya ke? Ni makhluk di darat je dia paling mulia. Makhluk di langit macam mana? Tak. Walaupun sebut bariyah, tapi maksud dia jami', maksud semua makhluk. Sebut darat tu itlaqil juz wa iradatil kul. Pula balarah. Dengar lah saya khabar apa tu kan. Tu. Jadi kalau gitu, apa perbezaan antara bariyat dengan khalqi? Seabdul-abdul makhluk dan seabdul-abdul bariyat. Asal makna bariyat ni seabdul-abdul makhluk dan seabdul-abdul makhluk yang ada di daratan. Boleh? Faham? Betul ni atau apa pula? Makhluk satu yang ada di darat. Am khas ke khas am? Boleh faham soalan? Siapa am? Makhluk. Siapa khas? Di darat. Betul dia kata dia daripada ataf muradif. Salah satu kemungkinan untuk faham mana tu, apa makna khalqi? Di atas dia kata bariyat itu dengan mana makhluk, dia nama dia ataf muradif. Muradif ni sinonim, perkataan seerti. Apa makna khalqi? Bariyat. Apa makna bariyat? Khalqi. Baik. Ataupun boleh juga dia ataf khas ke atas am. Apa am? Khalqi am. Bariyat khas. Maksud apa? Makhluk, masuk dia makhluk di langit, makhluk di udara, makhluk di darat. Tapi bariyat makhluk di darat saja. Pasal bar. Jadi ataf khas yang sebelum dia ataf satu kalimah yang am. Okey. Kaedah baca kitab Arab macam ni tau. Baca.
Tu yang tok guru kita, ulama kita, dia baca sesuatu tu, dia punya informasi dan kefahaman itu, dia bukan macam kita baca terima. Tak ada, jauh. Lagi tinggi dia punya ilmu alat dia dan bahasa, kaedah-kaedah yang ada dalam fikiran dan benak fikiran dia. Dia punya proses tu lain, dan apa pendapatan mereka lain daripada apa dapatan kita. Satu, kita kena cari tok guru yang pakar untuk memahamkan satu. Hanya terjemah hadis saja tanpa diselesaikan apa maksud, tak boleh dia faham. Walaupun tengok hebat buat keluar hadis gelebak-gelebuk, tak erti. Sikit saya buat misalnya ni, laknat orang salah tak? Tak salah. Laknatullah alaihim ajmain. Boleh tak doa itu? Tak boleh? Boleh? Boleh pula. Ada hadis kata orang mukmin ni adalah orang yang bukan suka melaknat orang. Macam mana? Itu orang mukmin. Kalau ada ayat Quran kata ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, mereka ni ialah orang yang dilaknat oleh Allah. Allah pun melaknat orang. Macam mana tu? Macam mana nak faham hadis yang kata laknat ni tak bagus? Ada tempat Allah pun laknat, ada tempat mereka ni dilaknat oleh para malaikat. Malaikat melaknat mana-mana isteri yang tak nak serahkan diri dia pada suami. Malaikat laknat daripada waktu itu sampai terbit fajar, sampai kepada waktu subuh, sampai terbit fajar. Tu laknat. Malaikat pun laknat. Betul? Malaikat pun tak ada iman lah. Itu. Ngaji habis Pasal ada orang-orang yang istilahnya harus untuk kita doakan kebinasaan pada dia, doakan laknat pada mereka di atas degilnya mereka itu, tak nak ikut kebenaran. Kalau orang-orang yang tersilap hadanallahu ila siratal mustaqim, boleh je orang yang dah sesat pun doakan supaya Allah Taala bagi petunjuk. Tapi antara keharusan di atas degilnya dia, jahatnya dia, kita geram sangat tengok dia, macam mana? Harus kita doakan laknat pada dia. Macam mana doakan iblis, doakan Yahudi, Nasrani, ataupun orang Islam sekalipun, tapi perangai macam Yahudi, Nasrani, harus kita laknat pada dia. Macam doa Nabi Nuh AS, anak dia tak ikut dia. Kalau ikut boleh tak? Doakan anak dia dapat hidayat. Tapi dia doa apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan kamu tinggalkan atas rumah ni, atas muka bumi ni, dah buat kapal apa ni, jangan tinggal satu rumah apa pun untuk orang kafir. Siapa yang nama kafir, jangan tinggalkan satu rumah untuk orang kafir tinggal. Apa jadi? Faltaqal ma'u 'ala amrin qadir. Apa dia? Bumi berpancur air lain, langit pun turun. Air. Mati anak dia. Pasal apa mati? Doa bapak dia. Boleh? Nabi Rasul tu, ulul azmi ya. Main. Salah doa macam tu. Dah degil sangat. Berapa tahun? Umur dia 900 tahun, 950 tahun. Yang beriman dengan dia berapa orang? Orang kata ni the final result. Bukan 2-3 hari punya dakwah macam mana? Memang kepala batu lah masa yang tu macam mana? Doakan tu sah. Hapuskan lah. Senang. Mati kan lah, senang. Tak usah tinggal. Tinggal ni semua habis, menyesatkan habis semua orang lain. Hapuskan mereka ya Allah. Boleh? Boleh doa macam tu? Boleh? Harus. Satu ada orang yang buat naya dengan orang Islam macam ni, macam mana? Boleh doa dia kemudaratan? Boleh? Boleh. Ngaji lagi habis lah. Bawa hadis begini-gini, orang Islam tak laknat macam ni. Oi, kau mengaji lagi habis lah. Siapa yang boleh dilaknat, apa yang tak boleh dilaknat. Yang tu yang mengaji, jangan ambil faham bodoh sekali lalu dengar tu rasa macam handai lah. Macam tu sikit lah saya sebut macam tu kan. Nak sebut ni kawan-kawan yang diajar oleh para ulama itu untuk ambil faham. Ada ataf muradif lagi, ataupun dia ataf yang khas ke atas yang am. Okey, siap, kita sebut dah tadi. Maka penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dah syarah itu SAWM apa ni, adalah yang terafdal daripada makhluk ke semua mereka. Umum kalau ditanya soalan, siapa makhluk paling afdal? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaedah diajar oleh ulama kita, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna. Seafdal makhluk kalau orang tanya secara umumnya, rawak kan. Siapa makhluk paling afdal?
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna famil anisyiqaqi. Kalau ada orang kata orang lain hak ni, janganlah. Satu di atas hadis-hadis menceritakan siapa makhluk yang Allah Taala awal cipta. Ada hadis sebut cipta awal-awal air, ada cipta ni arash, ada cipta macam ni. Atas sebut ulama apa dia? Tak, di atas kaedah kita faham seafdal makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk pertama sekali Allah Taala cipta siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muhammad lahir kemudian. Untuk Muhammad yang awal-awal ni siapa? Hakikat Muhammadiyah. Atau istilah itulah dipanggil Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu ada istilah kita. Yang kata nur yang mana? Nur dengan sebab dia barulah makhluk yang lain dicipta. Itulah kemuliaan yang ada pada dia. Itu yang dia jadi seafdal makhluk tu. Tak ada makhluk yang ada melainkan Nabi Muhammad SAW ni, dialah rahmatan lil alamin. Dia sebab rahmat sekalian alam. Maksudnya apa? Alam takkan ada melainkan adanya alam maksudnya apa? Rahmat dengan sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu mak ayah Nabi pun ada siapa? Pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mak ayah Nabi ke yang ada dengan sebab tu ada Nabi Muhammad? Atas faktor kelahiran jasadiyah, ya, mak dia. Tapi mak ayah dia pun ada siapa? Nabi Adam pun ada siapa? Pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mana ni? Muhammad Nur Muhammad. Muhammad lain, bahasa lain mana? Nabi Muhammad yang dalam ilmu Allah Ta'ala, yang memang Allah Ta'ala nak jadikan apa, zat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah yang paling betul, yang dalam pada ilmu Allah Ta'ala azali tu. Tak ada hak lain yang afdal tu. Hakiki, itu yang dipanggil hakikat Muhammadiyah. Maksudnya sebenarnya inilah kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Ta'ala. Tak ada siapa dah. Dan kalau ada siapa engkar dan bangkang ni, memang bengap. Masa mudah itu kan. Memang tak faham betul akidah. Kau tak belajar daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Kau tak belajar daripada tugu-tugu yang faham betul-betul apa maksud yang sepatutnya dipaham dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Sebab tu mereka ada akidah besar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau geng-geng yang tak belajar macam ni ni, ni merepek, tak ada hadis, tak ada Quran, kelepak-kelepuk. Padahal berapa banyak ayat Quran isyarat kepada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Baik. Satu dia afdalul khalqi kullihim. Cuma ada iktibar penzahiran apa di dunia, jasad duduk akhir sekali. Tapi nisbah hakikat dengan bahasa lain roh awal sekali. Bahkan bukan roh pun, hakikat Muhammadiyah. Maksudnya sebenarnya Nabi Muhammad ni, dia ni awal ke akhir? Dialah awal sekali. Cuma atas nak zahirkan makhluk ni, buat air dulu ke, buat arash dulu ke, yang tu pun tak ada akidah yang wajib dipegang. Tapi di atas faham seafdal makhluk siapa? Muhammad SAW. Itu tak ada khilaf. Dan seafdal makhluk tu bila lagi? Azali lagi. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf tu. Baik. Tak mula lagi untuk kita nak baca apa-apa pun. Kita baru sekadar mukadimah, tengok selawat, salam, perkataan dia, doa am, khas, sebut hid, waktu, lagi asyrafil khalqi, bariyat, baru cerita bahasa cerita bahasa. Kena ke belajar bahasa? Dengar orang kita pun sebut, ini orang tak ada baca. Dia tak faham bahasa. Orang tak faham bahasa ni payah. Jadi satu kita kena belajar syarahan-syarahan banyak pun disebut oleh ulama. Syarahan apa? Syarahan bahasa. Kalau tidak takkan ada dewan bahasa dan pustaka. Betul? Dan orang mengaji kan, antara nak kemahiran, dia belajar kemahiran apa? Bahasa. Kan bahasa. Dan kemahiran kita dengan bahasa tu menunjukkan bangsa. Dan Melayu satu hal ni, Arab macam mana? Lagilah kita akan tengok bahasa dia macam mana. Macam ni punya kaedah bahasa dia akan faham. Bayang tengok kandungan Quran tu macam mana, apa nak sebut, format pembahasaan yang ada dalam dia. Yang kita takkan boleh faham melainkan kita faham semua disiplin-disiplin dia. Macam tu ke? Ya, macam tu. Arab ni macam tu. Nak faham dia. Hadanallah ila siratal mustaqim. InsyaAllah.
Kemudian hadhi al-mustahdaratu fi dhihni munabbihatun ala al-isti'dadi li yaumil ma'ad. Itu dulu. Ada soal? Yang paling tinggi sifat yang paling mulia kan? Yang paling Ya, asalnya sifat tu arfa. Arfa tu na'at bagi man'ut, bagi sifat. Tapi terbalik kan uslub dia. Dia jadikan idafat mausuf pada sifat. Idafat sifat pada mausuf. Jadi sifat paling tinggi arfa yang sifat, setinggi-tinggi sifat. Dia terjemah apa tu? Yang tertinggi daripada sifat-sifat. Ini sifat yang tinggi, paling tinggi sekali. Maksudnya sifat yang paling mulia, yang paling tinggi alim. Pasal sabit ilm. Betul kan? Itu maksud tanya. yang paling tinggi itu yang paling mulia di sini. Ya. Lagi. Arfa'a itu jadi maknanya kedua ja'ala. Ja'alal ilma arba'a, ya maf'ul sani. Bagi ja'ala. Lagi. Macam mana kita nak aku belajar pada bismillah. Macam mana aku nak takdir? Takdir aku belajar. Dia buat apa? Bismillah tu nak buat apa? Nak takdir bahasa Arab. Oh. Nak takdir. Ta'alamu fi'il mudhari'. Bukan ta'alam tu telah belajar. Dia mesti yang mudhari', yang hal. Ta'alamu. Bismillah ay ta'alamu. Bismillahi ay wa'allimu. Bismillahi ay akulu. Bismillahi ay wa'allifu. Semua fi'il. Bismillahi amshi. Bismillahi aqra'ul Quran. Bismillahi aktubu. Bismillahi apa fi'il yang ada tu? Tasrif lah fi'il mudhari'. Macam tu kalau sebut tu kan. Lagi. Jadi soalan-soalan kalau mengaji kitab macam ni, kalau saya ngaji pondok dulu, bukan tengok terjemah dah. Terjemah ni orang kata, tengok tu nak tengok i'rab tu, nak i'rab apa? Bahas apa? Ni tak ada. Kalau macam mana? Takdir kalau macam mana? Ni nak i'rab apa? Ni tu teka pula. Ni i'rab apa? Pasal apa baca macam ni? Pasal apa macam ni? Ni i'rab macam mana? Kalau baca pondok betul macam tu. Ni saya baca ke orang awam, saya syarah macam tu lah. Saya tak cerita disiplin-disiplin nahwu tu sambil-sambil itulah. Yang boleh bermanfaat am khas tu macam tu. Tapi kalau cerita betul-betul tu sekali pakat lari tak dengar habis. Kata, dia orang ni ngajar apa tu? Aku ingat makin mengaji pondok ni makin reti. Lagi penin aku dengar dah. Orang kata macam tu kot. Ya. Oh. Maksud nazil khafid lah. Kalau bismillah fi awalihi ada fi. Buang fi macam mana? Bismillah. Pasal apa baca awalahu? Sama. Kalau baca akhiran, sama enggak? Cuma dia tak ada domir, baca tanwin lah. Dia tak ada domir, dia tak jadi mudhaf, tak ada al-ilam. Awalan wa akhiran. Tetap dia mansub ala tawassu' ataupun mansub binazil khafid. Baca rafa'. Hu tu pasal domir kena baca rafa'. Dia mabni. Jangan bismillahi awaluhu. Lu tak boleh. Bukan awaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Tu mansub binazil khafid. Mansub tu awala tu dengan akhirah. Hu tu domir tu memang rafa' lah pasal domir. Dia mabni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.